Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya ada call, dia minta bantuan. Macam mana dia nak mengajar secara online guna Google Meet tapi dalam masa sama nak nampak profesional. Dia nak guna PowerPoint, nak tunjuk slide tu, nak tunjuk video tu kepada dia punya student. Dan dalam masa sama juga dia nak record apa yang dia ajar dia punya student. Dalam video kali ni saya akan kongsikan semua tu dengan equipment yang paling minima, which is kita punya laptop dan juga headset yang ada mikrofon. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey cikgu-cikgu sekalian, untuk video kali ni kita perlukan sebiji laptop. Lepas tu kita kena ada headset, yang mana dekat headset ni dia ada mikrofon lah. Yes, kita punya equipment memang minima habis. Yang mana saya assume cikgu-cikgu dah pun ada laptop dan ni kalau tak ada headset pun pakai earphone yang ada mikrofon tu pun tak ada masalah lah. Tanpa berlengah lagi, jom kita mula. Untuk nampakkan kita punya pembelajaran tu lebih profesional, kita kena pakai software dari OBS ni. Anda pergi saja dekat dia punya website, anda download. Boleh guna dekat Windows, boleh guna dekat Mac dan juga Linux. Download installer. Lepas dah download, anda install dan launch lah. Okay, first kali bila kita buka OBS ni, dia akan keluar auto configuration wizard window ni. Dia akan tanya kita yang mana satu, but it's okay, kita just tekan apa-apa saja, tak ada masalah. Nanti kita boleh baiki untuk masa hadapan. Kita cancel pun tak ada masalah. So, ini ialah dia punya interface. So, ni screen, yang mana dekat screen ni lah yang kita akan nampak dan juga kita punya student akan nampak lah. Semua benda akan nampak dekat sini. Yang kedua, dekat bawah ni kita boleh nampak belah kiri ada satu kotak yang dinamakan scene. So, dekat scene ni benda yang paling penting untuk cikgu, sebab scene ni dia macam ibu kepada source dekat bawah dia. So, kita boleh buat scene macam, okay, gambar kita, video kita besar. Lepas tu scene kedua, kita boleh buat video kita kecil dan kita ada slide. So, kita boleh tukar-tukar scene tu bila perlulah. Nanti saya terangkan dengan lebih lanjut tentang scene ni. Lepas tu kita ada kotak yang kedua, yang mana dekat sini kita ada source. So, source ni tempat kita masukkan kita punya video, kita punya slide. Let's say kita nak tunjuk video pun kita boleh masukkan dekat sini. Katakan kita nak letak lencana sekolah pun dekat sini lah. Nanti saya share juga. Lepas tu kita ada kotak yang ketiga, iaitu audio mixer. So, audio mixer ni basically semua benda yang berkait dengan audio. Kita punya mikrofon, lagu video yang kita nak nak perdengarkan tu, semua bermain dengan audio mixer ni lah. Katakan student kita komplain, dia kata, cikgu, audio tak dengar lah, cikgu, audio kuat sangat lah, perlahan sangat lah. So, kita kena baiki dekat sini lah. Lepas tu kita ada scene transition. Lepas tu kita ada control tab. Dekat sini kita boleh control untuk record dan juga untuk live lah. Tak apa, kita balik kepada scene ni dulu. Okey, untuk scene ni saya suka untuk cikgu mengajar. Yang pertama, saya tu suka buat scene muka kita besar, sebab kita nak bagi student kita fokus kepada muka kita. Kita kan kacak, kita kan pakai makeup tebal-tebal even kita mengajar secara online kan. So, first kali scene ni saya suka rename dia kepada muka besar. Okey, untuk muka besar ni kita tambah dia punya source. So, tekan tambah belah bawah ni. Lepas tu kita pilih video capture device. Okey, untuk video capture device ni saya akan tukar nama dia kepada webcam. Dan kita pilih webcam kita lah. So, anda boleh nampak saya sedang bercakap dengan semangatnya kan. Kalau anda ada webcam lain, anda boleh tukar webcam lain dekat sini lah. Alright, so saya just tekan OK. So, anda boleh tengok yang saya punya screen sekarang dah ada saya punya kamera. Tapi kenapa kecil? Sebab saya punya webcam ni, dia punya resolution 720p sahaja. Sedangkan, apa yang kita bentangkan kepada kita punya student tu ialah Full HD 1980 ataupun 1080p lah. Jadi, untuk itu kita terpaksa besarkan dia. Yang mana dalam masa sama kita punya image tak cantik. That's why orang berkejar-kejar membeli webcam yang padu. Ataupun maybe anda boleh pakai anda punya DSLR, tapi anda kena beli capture card lah. Alright, so sekarang dah settle untuk kita punya video. Sekarang katakan dekat bawah ni kita nak tambah macam nama kita supaya student kenal kita. Lepas tu kita nak letak ataupun kita nak letak topik untuk kita mengajar. Sama juga dekat source ni kita tekan tambah. Lepas tu kita cari teks. Okey, teks ni kita tulis macam tajuk ataupun topik lah kan. Topik mengajar kan. Topik. Lepas tu dekat sini kita tulis topik hari ni, topik
kita nak mengajar bagaimana kacak macam abe cerah. So kita boleh letak dekat sini. So kita boleh baiki dia punya color tulisan, dia punya opacity, background color. So background color saya nak pilih warna hitam. So background color kita buat terang macam tu. Dan kita boleh tambah juga macam outline supaya nampak lebih terang. Outline kita buat warna merah. Alright, so dia akan jadi macam ni. Dia jadi besar gila kan, topik bagaimana kan. So kita boleh kecilkan dia. Dan maybe kita letak dekat bawah lah, kan, kita letak dekat bawah. So topik pembelajaran hari ni anak-anak murid. So inilah topik kita, bagaimana kacak macam abe cerah. Katakan kita nak letak logo lencana sekolah kan. So kita boleh tekan tambah, lepas tu kita tekan image, lepas tu kita tukar nama. Walaupun benda tukar nama ni ada setengah orang kata leceh kan, tapi benda ni dia akan memudahkan kita di masa hadapan bila kita bermain dengan banyak sos. So image saya akan letak image logo Mona Lisa. So logo Mona Lisa akan ada di sini kan. So saya letak dekat atas ni lah. So sekarang actually untuk source kita, untuk kita punya scene muka besar ni dah complete dah sebenarnya. So sebelum kita pergi kepada scene yang kedua, kita baiki dulu dia punya audio. Yang anda nampak dekat audio mixer ni, yang warna hijau, kuning, tiba-tiba merah ni, ini kita panggil dia sebagai audio meter. Supaya kita punya student tak bingit suara kita, kita kena pastikan yang audio ni dia tak pergi sampai merah. So kita boleh rendahkan dia sikit. And supaya dia tak tangkap bunyi noise bila mana kita diam, kita boleh tekan gambar gear, ikon gear dekat sini. Kita tekan filter. Tapi sebelum tu, untuk pastikan yang dia guna mikrofon yang kita nak tu, kita tekan property dahulu. So dekat device ni kita pilih mikrofon yang kita nak guna lah. Kalau mikrofon headset, so pilih mikrofon headset lah dekat sini. Alright. Lepas tu kita tekan lagi ikon gear ni, tekan filter. Lepas tu kita tekan tambah belah kiri ni. Anda boleh nampak lah, tambah belah kiri ni, anda pilih noise gate. So dekat noise gate ni, anda just biarkan dia. Semua setting bagi saya dia dah bagus. Jadi kita tekan close. Bila kita diam, audio akan mati. Bila kita bercakap, barulah dia dengar. Dia macam cuba hapuskan bunyi noise dekat belakang kita lah. Jadi student akan dengar bunyi yang lagi best lah sebenarnya kan. So settle bab scene yang pertama, which is scene muka besar. Sekarang kita nak buat satu scene yang mana dekat scene tu kita muka kecil tapi kita nak tunjuk slide tu. Untuk tambah scene ni kan, kita kena tekan tambah. Tambah dekat belah kiri bawah ni. Scene ni saya akan letak dia sebagai presentation lah, sebab kita nak present PowerPoint kan. So presentation dia punya source automatic akan jadi kosong lah. So first kali kita akan tambah video kita tadi, yang mana kita boleh pilih webcam. Kita klik add existing, pilih webcam. So webcam kita akan keluar. Lepas tu tadi kita nak tambah image, kita nak tambah teks kan. Kita nak tambah teks sebab topik kita tadi. So sama juga add existing topik. Ataupun katakan kita tersalah tambah, kita tak nak tambah topik. So cara dia, kita tekan tolak ni, dia akan automatic remove lah. Lepas tu katakan sekarang saya nak tambah bawah ni, yang mana dia bertukar-tukar. Macam nama cikgu, lepas tu topik apa, lepas tu kerja sekolah apa. So macam saya dah buat beberapa image. So beberapa image saya dah buat dekat saya masukkan dia ke dalam satu folder, yang mana folder ni adalah folder banner ni. Jap, saya besarkan supaya anda nampak. Okay, so dekat folder banner ni dia ada bermacam-macam lah. Macam like Facebook Mona Lisa, like follow TikTok Mona Lisa, website Mona Lisa, semua tu. So untuk tambah image saya tu, saya tekan tambah, saya akan tekan image slideshow. Untuk image slideshow ni saya akan tukar nama dia kepada footer. Lepas tu ni anda boleh pilih lah, dia nak slide macam mana, dia punya transition nak move, nak swipe ke macam mana. Tapi yang paling penting, kita kena scroll ke bawah. So dekat image file ni kita tekan tambah and kita add directory. Sebab kita tak nak add satu persatu, kita nak add satu folder terus. So dekat folder ni kita boleh cari folder yang kita dah masukkan lah semua gambar tadi. Dia memang nampak kosong, tapi kita kena pastikan yang kita berada dalam folder yang betul, dan dia akan automatic tambah. So nampak tak? Footer kita akan bergerak secara automatic lah dekat sini. Sebab kita dah set tadi kan, cuma dia ada gap time tu lah. Okey, sekarang untuk tambah slide sama juga dekat source ni, kita tekan tambah, lepas tu kita cari window capture. So dekat window capture ni saya akan tulis dia slide. Actually untuk window capture ni, kita bukan saja boleh record kita punya PowerPoint, PDF, tapi kita boleh record juga kita punya Google Chrome ataupun kita punya software tu sendirilah. So kita tekan slide, lepas tu tekan tambah. So macam saya tak ada
dekat window ni, saya tak ada PowerPoint tau. Saya just ada Google Chrome, saya just guna slide dari apa kita cakap, dari Google kan. So saya just pilih lah Chrome, lepas tu yang ni lah. Lepas tu kalau anda PowerPoint, so dekat sini anda pilih PowerPoint lah. So anda tekan OK. So tekan OK, jap saya besarkan. Boleh tak besarkan? Okay, saya dah besarkan. Cuma sekarang, sekarang anda nampak saya punya slide dah besar dekat sini. Anda boleh nampak lah macam 28 September petang pengenalan YouTube monetization. Cuma kalau anda perasan saya punya video tadi, muka yang kacak tadi dah hilang. Sebab apa? Sebab kalau anda tengok dekat source tu, slide ni berada di yang paling atas dan webcam tadi berada dekat paling bawah. Bermaksud slide ini dia dah tindan ataupun dia dah tindih webcam saya. So saya kena tarik slide ini turun bawah. Just tekan lama-lama dan drag ke bawah, dan automatically kita punya webcam tu akan berada dekat bahagian atas ni lah. So sebab saya nak muka saya kecil je, saya nak muka saya kecil, jadi saya kecilkan benda ni. Saya kecilkan benda ni dan saya tarik dia ke bawah lah. So at least student saya akan nampak lah kan. Dan kita pun boleh besarkan sebenarnya view full screen. So saya boleh nampak juga macam ni lah. Saya lebih prefer anda guna Google punya ekosistem, sebab nanti kita akan guna Google Meet. Kita pun sebenarnya kita dah tak perlu untuk 2021 ni, bagi saya kita dah tak perlu beli Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, sebab kita just guna semua Google lah. Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slide, semua dah bagi saya dah complete. Kita dah tak perlu nak simpan dalam pendrive, kita just simpan dekat cloud lah. Google dah bagi kepada kita 15 GB secara percuma. So sekarang dah complete macam ni, audio kita pun dah okey. Jadi apa yang kita kena buat bila kita nak buat presentation nanti kepada student, kita nak tukar-tukar scene kan. Kalau kita nak tukar macam ni kan, dia macam leceh tau. Sebab kita kan nak fokus kepada slide ni kan. So apa yang kita kena buat ialah kita kena buat shortkey ataupun hotkey kepada dia lah. So untuk buat benda tu kita pergi dekat control belah kanan ni dan kita pergi dekat setting. So lepas setting ni kita pergi dekat hotkey. Kita scroll down, kita cari scene kita, muka besar. So dekat muka besar ni dia ada satu switch to scene, yang mana dekat sini kita just letak mana-mana keyboard yang kita jarang guna. Macam saya suka letak numpad 8. Dan dekat bawah juga presentation untuk yang tadi kan, yang muka kita kecil, slide tu besar. So switch to scene kita tekan numpad 9. Lepas tu kita tekan apply dan tekan OK. Apa yang berlaku bila mana saya tekan 8, dia akan bertukar kepada muka yang besar ni. Bila saya tekan 9, dia akan tukar kepada slide ni. Sama sekali lagi 8 dia akan bertukar kepada yang ni, 9 akan tukar kepada yang ni. Walaupun kita sedang buat presentation ni, sama juga dia akan bertukar. Tengok saya tukar kepada 8. So dia bertukar kepada 8. Saya tukar kepada 9. Dia bertukar kepada 9 lah. So dia betul-betul memudahkan kerja kita bila mana kita nak buat presentation. So basically basic kepada OBS dah settle lah. Katakan kita nak tambah scene meeting dengan student kita pun kita boleh tambah, tak ada masalah. Bila mana contoh student kita nak buat presentation, kita dah bagi task dekat dia, dia kena buat presentation. Jadi biasa kita akan guna Google Meet kan. Sekejap, saya buka Google Meet dahulu. Okay, sekarang kita dah ada Google Meet lah. Okay, so dekat scene baru ni kita tambah satu lagi student. Kita buat satu scene yang kita panggil dia sebagai student punya scene lah. So dekat student punya scene ni maybe simple je. Kita just tambah window capture, kita tambah create new ni, dan kita tambah Google Meet. So Google Meet akan keluar dekat sini. So kita just pilih Google Meet. It's okay sebab saya dah setting dia. So ada problem sikit, tak apa, nanti saya explain lepas ni. Cuma bila kita nak main dengan Google Meet ni, kita kena pastikan yang desktop audio ni ikut kepada apa yang kita dengar sekarang lah. So pergi dekat audio mixer, pergi dekat icon gear yang ada dekat sini, pilih property dan kita pilih headset yang kita sedang dengar sekarang lah. So by that bila student kita bercakap, audio tu akan keluar dekat sini. Okay, sekarang kita dah ada 3 slide. So yang mana kita dah pandai setup scene, kita dah pandai setup source, dan yang paling penting ialah hotkey tadilah. So hotkey ni untuk kita tukar-tukar. Sekarang kita akan katakan anda nak mengajar dan anda nak record, anda just tekan start recording. Tapi sebelum anda tekan start recording, kita tukar dulu dia punya format recording. Dekat control ni kita pergi dekat setting, alright. Lepas tu kita pergi dekat output, dan dekat output ni kita cari recording, bukan streaming recording. Anda tukar recording format tu kepada MP4 dan tekan apply, tekan OK. Anda boleh tekan start recording, dan untuk matikan recording tu anda just tekan stop recording lah. Okey, persoalan seterusnya sekarang, bagaimana kita nak sambungkan Streamlabs ni ke kita punya Google Meet.
So jap saya kembalikan dia kepada normal sebab ni saya dah baiki tadi untuk double confirm sebelum saya record video ni. So sekarang disebabkan saya sedang guna kamera dekat OBS ni, automatically Google Chrome akan tak dapat detect lah saya punya kamera. It's okay, kita letak tepi dahulu. Okay, untuk sambungkan kita punya setting Streamlabs tadi ke kita punya Google Meet ni, kita kena download OBS Virtual Camera. So dia akan bawa kita ke forum resources ni, kita tekan go to download, lepas tu kita tekan download. Lepas tu kita install saja. Yes. Agree semua benda, agree. Semua beres. Okay, done. So automatically kita punya OBS tu terkeluar lah. So kita pergi balik dekat OBS. Kalau anda perasan bila kita buka balik OBS, kita punya slide ni hilang oh. Sebab apa? Sebab dia macam dah terganggu sikit kita punya setting tadi lah. So apa yang kita kena buat ialah kita kena baiki balik. So senang saja, tekan slide ni dan dia akan detect balik. Sama juga dengan muka besar, tak perlu student Google Meet. So kita tekan Google Meet, so dia akan detect balik lah. Alright, the next thing apa yang kita kena buat ialah kita pergi dekat menu bar dekat atas ni, kita tekan set tools dan dia ada virtual cam. So dekat virtual cam ni kita kena tick auto start ni. Kita tick auto start dan juga tekan start. Lepas tu kita pangkah dan kita tekan start virtual camera. So bila kita tekan start virtual camera, kita kembali ke kita punya Google Meet ni. Kita tekan setting, 3 titik yang ada belah kanan bawah ni, kita tekan setting. So kita pergi dekat video, kita pilih OBS Virtual Camera. So kita tengok dia dah tukar sini, tapi tak apa, saya tukar presentation dulu. So dekat sini anda dah tengok yang mana kita punya Google Meet dia dah bersambung dengan OBS Streamlabs tadi lah. OBS tadi. So kita dah keluar dekat ni, student kita pun akan nampak macam ni. Dan bila kita nak tukar slide, kita nak tukar kita punya presentation tu, kita just tekan yang tadi, numpad 8 dan juga 9. Tengok, sekarang anda dah dapat present dengan cara yang paling profesional. Dan macam saya bagi tahu tadi, katakan anda nak mengajar dalam masa sama, anda nak record apa yang anda ajar. Anda just tekan start recording dekat sini dan bila anda dah sudah recording, anda tekan stop recording. Dan anda boleh pergi dekat file, anda boleh pergi dekat video. So dekat sini ada video, so dia dah save dekat sini lah. Anda boleh play balik ataupun anda boleh bagi dekat student dan sebagainya. Okay, at this point saya yakin kalau anda follow apa yang saya kongsikan kepada anda step by step, anda dah boleh buat satu sesi pembelajaran pengajaran yang sangat profesional dengan equipment yang paling minima. Tapi saya faham, saya tahu golongan cikgu ni golongan bangsawan, mereka memang ada duit. Jadi kalau anda nak upgrade anda punya quality presentation tu, maybe yang pertama anda boleh upgrade anda punya webcam. Daripada anda pakai webcam laptop, maybe anda boleh beli webcam yang power macam contoh Ventec Luminos, ataupun maybe anda boleh terus guna DSLR ataupun mirrorless camera yang saya sedang guna sekarang, Sony A6400. Anda beli capture card, anda sambung ke anda punya laptop lah. Itu yang pertama. Yang kedua, maybe anda boleh upgrade anda punya mikrofon. Daripada anda pakai mic yang diberi secara percuma dengan earphone yang kita beli handset tu, anda pun boleh beli Blue Yeti ataupun AKG Lyra yang Adli review sebelum ni. Bunyi dia tu lebih crispy, orang kata lebih rangup gitu. Dan anda juga boleh upgrade satu lagi monitor supaya anda dapat pantau OBS ni sambil mengajar dekat satu skrin lain lagi lah. Semua equipment tu saya list dalam ruangan decision box below. Alright, kalau anda rasa video ni sangat membantu anda, saya halalkan anda untuk download video ni dan share kepada cikgu-cikgu lain supaya semua orang dapat manfaat dari video ni lah. Sebab bila saya tengok anak saya belajar, saya agak macam tak adalah terkilan. Tapi saya rasa macam cikgu boleh improve lagi benda ni. Tapi maybe disebabkan cikgu terlampau fokus kepada dia punya topik-topik yang nak mengajar kepada student, jadi dia tak tahu cara untuk buat benda ni lah. That's why saya minta kepada anda sebarkan video ni kepada cikgu-cikgu lain supaya kita dapat upgrade lagi level kita punya pembelajaran secara online ni lah. Dan kalau anda rasa nak bagi token sikit dekat saya, anda nak upah sikit saya, maybe anda boleh join tim Uhuk Mona Lisa. Anda boleh jadi member YouTube Mona Lisa. Anda tekan join dekat bawah tu. Lepas tu anda pilih tim Uhuk. RM20 saja. Anda boleh masuk Telegram Mona Lisa. Dekat situ anda nak tanya apa-apa. Let's say anda dah setting semua, ada masalah juga, anda boleh tanya dalam Telegram yang saya akan bagi link tu kepada anda lah. Terima kasih kerana menonton. Berewah. Jumpa lagi.